sambil rujuk buku teks kamu ataupun boleh rujuk sambil rujuk modul nota yang saya berikan. Okay, so yang pertama sebelum kita belajar lebih lanjut, kita nak tahu perkongsian. So apa kita nak belajar dalam topik ni? Yang pertama kita tengok pengenalan perkongsian. Yang kedua, akaun yang terlibat dalam perkongsian, kita akan panggil akaun pengasingan untung rugi. Okay, ikuti pemilik dan penyata kedudukan kewangan bagi merekod perkongsian. So kita akan tengok apa perbezaan dia. Dan juga topik last sekali dalam perkongsian, kita akan belajar mengenai pembubaran perkongsian. Masuk pembubaran ni, maksudnya kita nak tutup bisnes perkongsian. Tak mau dah berkongsi dengan kawan kita. Okay, itu next. Okay, seterusnya. Okay, ini gambar ni macam mana kita nak tahu satu perniagaan itu adalah perkongsian. So, bila kita tengok sini, Poliklinik Penawar, dalam dia Dr. Ros dan rakan-rakan. So, bila ada perkataan dan rakan-rakan, Dr. Ros dan Dr. Amin, contoh dia. Dr. Lim dan Dr. Yong, contoh dia. So, bila ada dan tu, itu kita dah cakap perkongsian. Okay, sama juga dekat sini, Pusat Servis Tayar dan Kereta, MN, dan rakan Sendirian Berhad. So, benda ni dia ada perkataan dan rakan. Okay, seterusnya, perniagaan perkongsian. So kita tengok apa itu perkongsian. Okay, kalau ikut Akta Perkongsian 1961, so ini buku dia. So perhubungan yang wujud antara orang yang menjalankan urusan bersama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu kita panggil perkongsian. Okay, seterusnya perbandingan aspek perakaunan bagi perniagaan perkongsian dan milikan tunggal. So apa perbezaan milikan tunggal? Milikan tunggal tu yang kita rekod seorang pemilik saja tu. Okay, sekarang kita rekod dengan banyak pemilik perniagaan. Okay, kita tengok apa perbezaan dia. Yang pertama, aspek perbezaan bilangan pemilik. Kalau milikan tunggal, kita tahu hanya ada seorang pemilik. Untuk perkongsian, dikira perkongsian apabila ada 2 orang pemilik sehingga 20 orang pemilik. Ini untuk perkongsian biasa dan juga 2 orang sehingga 50 orang sehingganya ini untuk perakaunan perkongsian profesional. Apa maksud profesional? Peguam, doktor. So dia hanya boleh buat perkongsian sehingga 2 hingga 50 orang ahli sahaja. Okay, seterusnya modal. Untuk modal, milikan tunggal, pemilik sendiri yang bawa masuk modal. Untuk perkongsian, setiap rakan kongsi wajib bawa masuk modal ke dalam perniagaan. Okay. Seterusnya daripada aspek untung dan rugi. So semua untung dan rugi akan dinikmati oleh pemilik. Pemilik seorang saja, so mereka akan dapat semua untung dan mereka juga akan tanggung semua rugi. Tetapi berbeza dengan perkongsian, sekiranya ada lebih daripada 1 orang, so mereka kena berkongsi untung tersebut mengikut ikatan perkongsian. Okay, apa maksud ikatan perkongsian? Ada agreement, kita ada buat perjanjian dengan rakan kongsi kita. Okay, rakan kongsi kita katakan ada 2 orang, A dengan B. So A dapat berapa, B dapat berapa. So kita dah buat siap-siap dalam surat perjanjian, okay dah tulis siap-siap. So benda ni kita dah bersetuju. So itu kita panggil ikatan perkongsian. Kalau perkongsian tersebut tak buat agreement, so semua untung rugi tu akan ikut apa yang terkandung dalam Akta Perkongsian 1961. Okay, apa maksud dalam Akta 1961 ni? Maksud dia, kalau kamu tak buat agreement, perkongsi A dengan perkongsi B akan berkongsi untung sama rata ataupun menanggung rugi sama rata. Itu beza dia. Kalau buat agreement, kita boleh buat A dapat 60%, B dapat 40%. Tapi kalau tak ada agreement, so dia akan pakai ikut akta. Apa maksud dalam akta? Akta cakap dalam untung rugi kena sama rata. So tak kisahlah A bawa masuk modal banyak ke, B bawa masuk modal sikit ke, tapi dia nak dua-dua dapat sama rata. Itu pentingnya ada ikatan perkongsian. Kalau tak ada, semua kita kena ikut Akta Perkongsian. Okay. Seterusnya, alih hayat perniagaan. So kalau milikan tunggal, pemilik tersebut meninggal dunia, kita cakap dia punya perniagaan tidak berterusan.
Okay, sama juga dengan perkongsian. Sekiranya salah seorang perkongsi meninggal dunia, kita boleh teruskan ataupun kita juga boleh bubarkan. Maksudnya boleh tutup perniagaan tersebut. Okay. Seterusnya, penyediaan penyata kewangan. Untuk penyediaan penyata kewangan, untuk penyediaan penyata kewangan, untuk untuk peniaga milikan tunggal, akaun yang terlibat adalah akaun perdagangan untung rugi. Okay. Dalam perkongsian, kita buat juga akaun perdagangan untung rugi. Kemudian bila kita dapat jawapan untung bersih atau rugi bersih tersebut, kita akan pindahkan ke dalam akaun pengasingan untung rugi. So beza dia dekat sini. So kita hanya stop dekat sini saja, akaun perdagangan untung rugi, dapat untung bersih, terus masuk PKK. Tetapi bila kita buat perkongsian, kita kena tambah satu lagi akaun. Nama dia akaun pengasingan untung rugi. So kita kena divide untung bersih kita untuk perkongsi A berapa dapat, perkongsi B dapat berapa. Itu maksud dia. Okay. Alright, last kali komponen equity pemilik dalam PKK. Okay, beza PKK saja, apa beza dia? Kalau equity pemilik kita ada modal tambah untung bersih tolak ambilan. Okay. Tapi dalam untuk kita rekod PKK dalam perniagaan perkongsian, beza dia ada komponen equity pemilik, dia ada dua. Satu akaun modal, satu lagi akaun semasa. So dia tak ada dah tambah untung bersih tolak ambilan, tak ada. Dia ada dua ni saja. So akaun modal A, akaun modal B, akaun semasa A, akaun semasa B. Okey, ini kita akan belajar lebih lanjut selepas ini. Okey, saya teruskan. Okey, apa kelebihan kita tukar daripada milikan tunggal, kita pergi kepada perniagaan perkongsian. Daripada seorang pemilik, sekarang kita nak ada ramai pemilik dalam perniagaan. So apa kelebihan dia? Yang pertama, modal jadi lebih besar. Sebab ramai orang, so kita buka 2-3 orang, so mereka pun bawa masuk modal, so bisnes kita boleh berkembang lagi. Kita boleh expand bisnes kita tambah cawangan tu, itu maksud dia. Modal lebih besar. Yang kedua, pelbagai kepakaran dikongsi bersama. So banyak orang, so banyak idea, banyak pengalaman, so banyak input yang boleh kita kongsi. So benda ni bagus untuk meneruskan perniagaan kita supaya lebih berjaya, lebih maju. Okay. Yang ketiga, risiko perniagaan ditanggung bersama rakan kongsi. So kita tak sakit seorang-seorang. Maksudnya kalau kita rugi, kita berkongsi kerugian kita bersama orang lain. Bukan kita tanggung seorang-seorang. Itu maksud dia. Okay, ini 3 kelebihan perniagaan perkongsian. Okay, saya teruskan. Kelemahan pula perniagaan perkongsian. Okay, yang pertama, biasalah bila ada lebih daripada seorang bos, seorang pemilik, akan berlaku pertelingkahan, pergaduhan, berbeza pendapat, tak boleh ikut cakap. Okay, itu maksud dia. Yang kedua, jangka hayat perkongsian tidak berterusan, ya, dia boleh dibubarkan. Tindakan rakan kongsi tidak amanah beri kesan kepada rakan kongsi lain. So bila kita bawa masuk ramai orang rakan kongsi, so kita tak tahu bila kita kawan dengan dia macam lain. So bila kita buat kerja dengan dia, kita perangai dia lain. So benda tu kita pun tak expect dia perangai macam tu. Tiba-tiba dia ni tak jujur, dia ambil semua duit company, duit perniagaan kita. Itu pun salah satu kelemahan perniagaan perkongsian. Dan juga lagi satu, modal terhad, bukan terhad, terhad berbanding dengan syarikat. Okey, masih modal dia masih dikira belum cukup besar berbanding dengan perniagaan syarikat. Okey. Okey, ini yang tadi saya cakap, ada apa dalam kandungan seksyen atau perkongsian. Sekiranya kita tak buat ikatan perjanjian perkongsian, semua ada 6 akta dekat sini akan terpakai pada perniagaan tersebut. So yang pertama, faedah atas pinjaman dibayar 8% setahun. Kita boleh ubah benda ni kalau kita buat ikatan perjanjian. Kalau kita tak buat, kita akan tertakluk kena ikut dalam akta perkongsian ni. Okey, faedah atas pinjaman, okey, 8% setahun. Yang kedua, buku akaun perkongsian disimpan di premis. Bila dah ada ramai pemilik, semua berebut nak tengok akaun, nak tengok ni semua. So nak bagi selamat, bagi adil, buku akaun ni simpan dekat premis perniagaan. Okay.
Yang ketiga, setiap pekongsi berhak menguruskan perniagaan. So maksudnya kamu boleh, kalau kamu buat ikatan perjanjian perkongsian, kamu boleh buat rotation. Siapa datang kedai hari ni, siapa yang bertugas hari ni. Tapi kalau macam ni, dia kata setiap hari orang boleh datang, setiap pekongsi boleh berhak datang uruskan perniagaan. Okay. Seterusnya yang keempat, gaji tidak dibayar kepada pekongsi. So pekongsi tidak layak dapat gaji. Ikut akta, okay, faedah atas modal tidak dibayar. So kalau kamu bawa masuk faedah atas modal ni bawa masuk, dia tak akan dibayar. Okay. Untung dan rugi dibahagi sama rata antara rakan kongsi. Ini yang saya cakap tadi. Yang paling utama yang inilah. Okay, beri kesan pada kita. Katakan kita bawa masuk modal 100,000. Okay, kawan kita bawa masuk modal 20,000. Tapi bila kita tak buat agreement, kita dapat untung sama banyak dengan dia. So tak fair lah benda tu, tidak adil. Okay, sebab tu kita penting kena buat ikatan perjanjian perkongsian. Okay, ini dia. Okay, ini contoh surat perjanjian. So kita ada nama pekongsi A, pekongsi nombor 2, pekongsi nombor 3. Okay, so kena nyatakan di sini nama-nama setiap pekongsi. Lepas tu kena apa itu ikatan perkongsian ni? Ikatan perkongsian untuk mengelakkan sebarang perselisihan faham yang mungkin timbul pada kemudian hari dan memastikan setiap pekongsi memainkan peranan seperti yang telah dipersetujui bersama. Okay, so kita buat agreement ni tak mau gaduh lah. Kita apa-apa pun kita ada bylaw, kita ikut. Okay, ni ada ni agreement dah, kita dah setuju sebelum ni. Itu maksud dia. Okay, seterusnya, kandungan ikatan perkongsian daripada aspek perakaunan. So ada apa dalam aspek perakaunan? Okay, yang pertama, kamu bubuh nama bisnes, perniagaan. Yang kedua, nama pekongsi. Setiap rakan kongsi kena masukkan dalam ikatan perkongsian. Bentuk perniagaan, okay, apa kamu jalankan perniagaan apa ni? Okay, kena letakkan alamat perniagaan, kuasa dan tanggungjawab pekongsi. Okay, sini yang cakap ni, kamu boleh buat siapa yang pekongsi yang boleh uruskan perniagaan. Siapa pekongsi yang hanya melaburkan modal, yang hanya beri modal. Siapa pekongsi yang aktif, siapa pekongsi yang tak aktif. Okay, boleh nyatakan di sini. Okay, dan juga penyimpanan account. Okay, semua kita nyatakan di sini. Okay, yang pertama yang ada isi kandungan ikatan perkongsian juga yang lain kita patut ada, kita patut letak faedah atas pinjaman. Okay, kongsi untung, kongsi rugi, faedah atas modal, faedah atas ambilan, gaji, elang bonus. Tadi kalau ikut akta, setiap pekongsi tidak layak dapat gaji. Tetapi kalau kita nak bagi gaji setiap rakan kongsi, nak ada gaji, itu kita buat dalam ikatan perkongsian kita. Okey, pekongsi A dapat berapa, B dapat berapa, so elang dapat berapa, bonus dapat berapa. Katakan untung 100,000, untung naik 10%. So bagi bonus setiap rakan kongsi berapa? 1%. Okey, itu maksud dia kat sini. So bonus ni pun kamu kena nyatakan secara jelas dalam ikatan perkongsian. Dan juga modal yang disumbangkan, ini memang kena ada. Okey. Seterusnya, okey. Okey, yang kita cakap tadi, faedah atas ambilan, faedah atas modal, faedah atas pinjaman, apa semua tu? Kita tengok gambaran ni. Okey, faedah atas ambilan, FAA, faedah atas ambilan, siapa boleh tuntut? Perkongsian boleh tuntut daripada pekongsi. Okey, bila cakap pasal ambilan, siapa yang buat ambilan? Mesti rakan kongsi. Rakan kongsi mengambil wang perniagaan, okay, dia ambil untuk tujuan peribadi. So perkongsian boleh wujudkan faedah atas ambilan kepada pekongsi. So dia kena bayar balik hutang plus faedah atas ambilan. Itu maksud dia. Kalau dikatakan bulan April ni dia ambil duit perniagaan perkongsian 1,000. So dia kena bayar faedah atas ambilan 5% daripada 1,000 tersebut. So 5% daripada 1,000, 50. So dia kena bayar balik 1,050. Itu maksud dia. Okay. So maksudnya perkongsian boleh tuntut faedah atas ambilan terhadap pekongsi. Okay. Yang kedua, faedah atas modal. Apa itu faedah atas modal? Siapa tuntut siapa pula? Okay, nama pemodal, siapa yang beri modal kepada perkongsian? So rakan kongsi.
Ada juga rakan kongsi yang selalu dia rajin top up modal. Dia selalu bagi modal, inject modal, inject modal. So nak bagi inisiatif kepada pekongsi yang aktif, yang rajin memberi modal ni, kita boleh wujudkan faedah atas modal. So bila dia bagi modal, so perkongsian bayar daripada dia faedah atas modal. Kita bagi inisiatif dekat dia, faedah atas modal. So perkongsi boleh tuntut daripada perkongsian. Kena tahu sebab kamu nak kena tahu ni perkongsi dapat ke ni perkongsi kena bayar. Konsep dia macam tu. Okay, next faedah atas pinjaman, gaji, bonus dan allowance. Okay, faedah atas pinjaman, perkongsi bagi pinjam duit peribadi dia kepada perkongsian. Perkongsi bagi pinjam duit dia kepada perkongsian. So siapa boleh tuntut kepada siapa? So perkongsi boleh tuntut faedah atas pinjaman kepada perkongsian. Okey, gaji, bonus dan allowance pun perkongsi boleh tuntut daripada perkongsian untuk dapat gaji, bonus dan allowance. Okey, kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama, faedah atas modal. Dia kata ganjaran dibayar kepada perkongsi kerana menyumbangkan modal dalam perniagaan. Kan saya cakap tadi kalau ada jenis perkongsi yang rajin dia inject modal, rajin masukkan modal dia. So kita panggil ganjaran inisiatif, kita bagi dia faedah atas modal. So perkongsi boleh tuntut kepada perkongsian. Nampak? Kenapa bagi ni? Sebab galakan untuk melabur modal lebih banyak. So bila kita ada modal perkongsian yang lebih banyak, banyak aktiviti perniagaan yang boleh kita lakukan. Kita boleh kembangkan perniagaan kita. Itu maksud dia. Okay, dia ada formula. Okay, ini saya cakap ada sedikit calculation untuk topik ni. So kita nak kira faedah atas modal, dia punya formula. Okay, faedah atas modal equal to modal yang dilaburkan, berapa ringgit modal tersebut, darab dengan kadar faedah atas modal yang telah perkongsian tetapkan. Okay, katakan 5%, so darab 5%. Okay, darab juga dengan tempoh. Okey, bila ada tempoh ni maksudnya kalau dia bawa bulan April, okey, kamu kena kira sampai bulan 12 ni ada berapa bulan saja dia bagi modal tersebut. Sebab tak cukup 1 year. Okey, katakan perkongsian ni bermula 1 Januari berakhir 31 Disember. So kalau dia bawa masuk bulan bulan April, bulan 4, so kamu kena kira bulan 4 sampai bulan 12 ada berapa bulan. Okey, bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ada 9 bulan. So kamu kena darab tempoh dekat sini 9/12. Itu maksud dia. Okay. Kita teruskan lagi. Okay, apakah maksud pula faedah atas ambilan? So faedah yang dikenakan kepada perkongsi yang membuat ambilan. Perkongsi membuat ambilan. Yes. Dan bertujuan untuk mengawal perkongsi daripada membuat ambilan yang berlebihan. Okay, reason dia kenapa kita suruh dia bayar balik, dia ambil 1,000, kita suruh bayar 1,100 sebab kita tak mau bagi dia selalu ambil duit bisnes, duit perniagaan. Itu tujuan dia, kita wujudkan faedah atas ambilan. Okay, okay. So perkongsian akan tuntut faedah atas ambilan kepada perkongsi. So dia punya formula sama juga, kita tukar tajuk je, faedah atas ambilan equal to jumlah ambilan yang dia ambil, okay, darab dengan berapa peratus dia dan juga darab tempoh dia, bulan dia. Katakan dia ambil bulan Mei. So bulan Mei sampai bulan Disember ada berapa bulan? So kena kira. Okay, katakan dia ambil 2 kali. 2 kali tempoh yang berbeza, bulan yang tak sama, kamu kena kira juga 2 kali asing. So kena buat 2 formula asing lah. Okey, tak boleh tambah terus tambah ambilan bulan Januari, tambah ambilan bulan Mei, tak boleh sebab dia ada tempoh dekat sini. Okey, kita kena kira satu-satu. Okey. Seterusnya, yang ketiga, faedah atas pinjaman. Okey, bayaran faedah diberikan kepada perkongsi yang memberikan pinjaman kepada perniagaan. Okey, bayaran faedah diberikan kepada perkongsi yang memberikan pinjaman kepada perniagaan. So, siapa yang bawa? Perkongsi. So, perkongsi dia
tak bawa kata modal, tapi dia kata okey, yang ni saya nak bagi pinjaman kepada perkongsian. So bila dia kata pinjaman, so pinjaman tu dah jadi sebagai faedah atas pinjaman yang dikira sebagai belanja perniagaan. So perkongsi boleh tuntut daripada perkongsian. Okey. Yang ni beri tumpuan sebab apa? Faedah atas pinjaman ni, walaupun perkongsi bawa masuk duit dia kepada perniagaan, tetapi benda ni kita akan rekod dalam akaun perdagangan untung rugi. Ini saja yang special case. Yang lain apa saja yang melibatkan perkongsi, kita akan rekod dalam akaun pengasingan untung rugi. Tetapi faedah atas pinjaman sahaja yang perkongsi bawa masuk duit pinjaman, dia akan rekod dalam akaun perdagangan untung rugi. So take note yang ni sini. Okay, yang ni memang akan masuk dalam akaun perdagangan untung rugi, dia tak masuk dalam akaun pengasingan untung rugi. Okay, nanti kita buat soalan lagi jelas lah. Okay. Okay, formula dia pun sama. Kita ambil faedah atas pinjaman equal to jumlah pinjaman yang perkongsi bawa masuk. Okay, darab dengan berapa percentage yang kita tetapkan. Okay, darab dengan tempoh. Semua mesti darab dengan tempoh. Okay. Dan seterusnya. Okay, apakah maksud gaji, allowance, bonus perkongsi? So semua ni gaji, allowance, bonus adalah bayaran ataupun ganjaran kepada perkongsi aktif yang menguruskan perniagaan. So adalah hasil untuk orang yang selalu aktif ni, kita bagi dia duit lah, ganjaran. Okay. Amount bayaran tertakluk kepada perkara yang disetujui dalam ikatan perjanjian perkongsian. Sebab kalau ikut akta, tiada bayaran gaji dibayar kepada perkongsi. Tapi sebab kita dah buat agreement asing, kita dah buat ikatan perjanjian perkongsian, so kita boleh masukkan dalam ikatan perjanjian perkongsian tu, kata setiap perkongsi aktif layak menerima gaji sebanyak RM2,000 sebulan. Contohnya itu dia, okay. Okay, so gaji allowance bonus ni belanja perkongsian. Okay, perkongsi boleh tuntut daripada perkongsian berdasarkan ikatan perjanjian. Okay, gaji pekerja versus gaji perkongsi. Apa beza dia? Okay, gaji pekerja kedai, pekerja perniagaan lain daripada gaji perkongsi. So kalau gaji pekerja, kita akan catat dalam akaun perdagangan untung rugi. Tetapi gaji perkongsi, kita akan catat dalam akaun pengasingan untung rugi. So dekat sini sekarang bila kamu tengok soalan perkongsian, dia ada gaji, ada dua, satu gaji perkongsi, satu gaji pekerja. So nak rekod dia kena asing. Gaji pekerja kita akan masukkan dalam akaun perdagangan untung rugi. Gaji perkongsi kita akan masuk dalam akaun pengasingan untung rugi. Itu beza dia. Okay, dah habis tengok. Last kali kita akan dapat, kita panggil, kalau kita dapat akaun perdagangan untung rugi, jawapan akhir adalah untung bersih. Okay, untuk akaun pengasingan untung rugi pula, kita akan dapat jawapan sama ada kongsi untung atau kongsi rugi. Okay, apa maksud kongsi untung, kongsi rugi? Okay, dia akan ditentukan sebelah, ini kita boleh buat gaji ni, boleh tahu. Okay, so kita nak tahu kaedah pembahagian untung rugi ni. Okay, ada 3 cara. Kita nak kira untung atau rugi perkongsian ni, kita boleh bahagi ada 3 cara pembahagian. Yang pertama, kita bahagi sama rata saja. Semua dapat equal. Kalau 3 perkongsi, so 1/3 each orang akan dapat. Okay. Kalau nisbah baki awal modal, ini bergantung kepada baki awal modal setiap perkongsi. Perkongsi A bawa masuk RM10,000, perkongsi B bawa masuk RM20,000, perkongsi C bawa masuk RM30,000. So dia punya nisbah tak sama. So nisbah dia, perkongsi A 1, perkongsi B 2, perkongsi B 3. Bergantung kepada modal. So siapa modal banyak, nisbah dia lagi banyak lah. Okay. Yang ketiga adalah nisbah tetap. Yang ni memang kita dah fix dah. Nisbah dia berapa. Kalau tak kisahlah modal dia berapa, tapi dia dah tetap dah. Okay. Okay. Implikasi ataupun kesan sekiranya tiada ikatan perjanjian perkongsian dibuat.
So kalau kamu tak buat ikatan perjanjian perkongsian ni, tak ada, so semua kita akan terpakai untuk bahagian Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961. Ada 6 perkara yang kita rujuk atas tadi. So 6 tu akan diguna pakai apabila berlaku pertelingkahan ataupun berlaku rujuk. Kita nak rujuk mana? So kita tengok balik yang 6 dalam Seksyen 26 tadi. Okey. Okey, so sekarang ni kita tengok apa yang kita akan belajar dalam perkongsian, cara rekod apa yang kita nak belajar. Yang pertama, kita akan mulakan dengan akaun perdagangan. Okey, cari untung kasar, rugi kasar. Yang kedua, kita teruskan buat akaun untung rugi untuk cari untung bersih dan rugi bersih perniagaan perkongsian. Seterusnya dah dapat untung bersih atau rugi bersih, kita nak ambil untung bersih, rugi bersih ni, kita transfer masuk ke dalam akaun pengasingan untung rugi untuk kita kira setiap perkongsi adakah menerima kongsi untung, adakah setiap perkongsi menerima kongsi rugi. Okey, dah siap dah kongsi untung, kongsi rugi setiap rakan kongsi. So seterusnya kita akan sediakan akaun semasa. Ini beza ni, yang ni yang first kita tak pernah belajar sebelum ni. Okey, akaun semasa dan juga akaun modal ni adalah dua bahagian yang ada dalam equity pemilik dalam PKK. So kita ada belajar akaun baru, nama dia akaun semasa. So akaun semasa ni kita panggil equity. So bila panggil equity, dia pun berbaki sebelah kredit. Okey, nanti kita tengok apa yang ada. Sudah siap dapat akaun semasa, baki akaun semasa kita tutup untuk setiap rakan kongsi. Baru kita pindahkan masuk ke dalam penyata kedudukan kewangan PKK. So jawapan akhir kita pun akan tutup dengan PKK. Okey, itu sahaja. Okey, pengenalan kita.